Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil Sanur Rahman selaku Timbalan Fungsi Masjid Bangkat Fungsi Manis kita pada malam ini. Berfadilah dan iman dan hamid seluruh hadirin bersama masjid, muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk pada malam ini kita berada dalam rumah Allah untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan kita selalu dijemput untuk menghadiri ke rumahnya, bertamu ke rumahnya sehinggalah hujung usia. InsyaAllah. Sayyidina Muhammad. Pada malam ni bersama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita berwacana satu tajuk yang kali pertama Ustaz saya diberi tajuk yang serupa ni. Tak pernah lagi kali pertama ni. Jadi sebenarnya seperti mana yang Ustaz sebut tadi, kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang beriman ni kalau dia diuji, dia positif, dia merupakan satu rahmat. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia positif dengan ujian itu, maka itu adalah rahmat. Tapi kalau dia bangkang Tuhan dengan ujian tu, itulah yang disebut dengan musibah. Maka tuan-tuan, alhamdulillah kita semua sedang diuji oleh Allah dan kita semua sabar dan kita redha, pastilah ia merupakan rahmat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Nabi sebut dalam hadisnya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila ia mengasihi sesuatu kaum, dia akan menguji kaum itu. Allah Subhanahu wa taala kalau dia kasih kepada sesuatu kaum, sesuatu bangsa, kumpulan masyarakat, umat, maka dia akan menguji. Itu sikap, itu sifat Tuhan sebagai Tuhan. Maka alhamdulillah, begitu juga ujian adalah merupakan suatu sunnatullah kepada orang-orang yang mengungkapkan kami beriman.
Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sebut ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sebut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apakah manusia akan dibiarkan untuk berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Itu Allah tanya. Adakah manusia ni akan dibiarkan untuk berkata beriman, kami beriman, sedangkan ucapan mereka itu tidak kami uji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kata Allah, kami telah menguji orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu minhum wa la ya'laman fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah sebut, kami telah menguji umat yang sebelum kamu. Ketika itu, ketika mana Allah uji, maka Allah tahu siapa yang benar dalam ucapannya dan siapa yang berbohong dalam ucapannya. Itu sifat Tuhan. Maka alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ujian ialah merupakan rahmat. Bila kita sebut COVID ini ujian, maka dia rahmat. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita untuk berkata kami beriman? Pasal apa Allah tak biar kita kata kita beriman, lepas tu kita tidak diuji? Sebab Allah nak memperkukuhkan iman kita. Ibarat macam ni, satu pohon pokok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni hikmah ujian. Bila mana meribut, bila ribut mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu sifat pokok ni dia akan menunjang ke dalam, akar dia akan membenam ke dalam. Itu sifat pokok. Maka kita, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman dia bersiap untuk melepasi ujian. Seperti mana pokok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia datang ribut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia akan menunjangkan akarnya ke dalam. Semakin hebat datang ribut, semakin hebat angin datang menggoncang, semakin dia menunjang ke dalam. Itu sifat pokok. Itulah sifat orang beriman. Bila mana dia faham kata tu ujian Tuhan, dia bersiap untuk dia memperkemaskan diri dia untuk dia dapat melepasi ujian, supaya dia tidak tumbang dengan ujian. Seperti mana pokok tak tumbang dengan ribut yang melanda. Ini sifat orang beriman. Maka bila mana datang ujian, maka makin kemas akar iman orang beriman, menunjang ke dalam hati orang beriman. Mai lagi ujian, makin ke dalam lagi dia menunjang. Mai lagi ujian, makin dalam lagi dia menunjang. Maka lama-lama dia jadi seorang yang kemas dan kental, kukuh iman dia. Ini hikmah ujian. Sebab itu baru kita faham, Allah Subhanahu wa taala bila mana dia kasih pada sesuatu kaum, dia uji kaum itu. Pasal apa? Sebab Allah nak mantapkan iman kaum tersebut. Ini sifat Allah. Tuan-tuan, maka COVID yang melanda kita pada hari ini, marilah kita anggap dan kita rasakan dia ujian Tuhan, untuk Tuhan nak memperkukuh iman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana boleh kita faham lagi daripada situasi yang berlaku ni? Hari ini tuan-tuan, ujian besar. Orang Kuala Lumpur dah lama lepas duduk dalam ujian ni. Dia perindu sangat nak sembahyang Jumaat. Tadi saya bersama dengan seorang kawan main pada Kuala Lumpur. Dia kata, Ustaz kata betul,
Hari itu di Selangor COVID, PKP. Tapi di wilayah Putrajaya tak ada. Akhirnya orang Selangor, tuan-tuan, pergi semayang di Putrajaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pukul 11 dah penuh masjid di Putrajaya. Bayangkan, nak sembahyang Jumaat pukul 1 lebih, 11 dah penuh. Tuan-tuan, itulah Allah uji orang beriman. Sampai sanggup pergi tempat lain sebab nak sembahyang Jumaat. Ada seorang tu pula, mula-mula saya tak ingat PKP yang keberapa, dia ni subhanallah masalah saya punya nak sembahyang Jumaat, pi ke Terengganu. Waktu tu Terengganu tak ada PKP. Ada satu orang dah 6 bulan duduk dalam PKP. Dia mai ke salah sebuah pondok kita di Kuala Nerang ni. Budak-budak pondok tahfiz, mereka dah sembahyang bayang rapat. Mereka duduk dalam mereka nak jauh, nak jarak apa. Sama-sama mereka. Kawan ni subhanallah, dia singgah di tahfiz tu masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia tengok bayang rapat, dia sembahyang, dia sebab dia menangis. Sebab dia dah lama tak bayang rapat. Ni orang beriman. Maka tu subhanallah, berarti situasi yang kita duduk ni situasi yang tak pernah nenek moyang kita duduk. No? Tok nenek kita tak pernah duduk dalam situasi sembahyang jarang ni. Berarti kita diuji oleh Tuhan. Dalam situasi yang ada ni, mari kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tak sembahyang Jumaat. Kita alhamdulillah oleh kerana Kedah ni Darul Aman, aman sungguh alhamdulillah insya-Allah. Tempat lain orang tak sembahyang Jumaat. Bila tak sembahyang Jumaat ni, Allahumma salli ala sayyidina, akhirnya dia menyebabkan orang mula renggang dengan masjid. Orang lebang di masjid. Dia pada makan dia di kedai makan. Duk suap elok ya nasi. Lepas tu orang baca khutbah, dia pada dengar biasa ya untuk makan nasi. Ada kawan tu kok, "Hei, hangpa tak pergi Jumaat lah?" Mudah ya jawab, tak wajib. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, maka hal ni merupakan ujian. Hal ni merupakan musibah sebenarnya kepada orang yang bertasahul, bermain-main mudah, bermudah-mudah dengan hukum. Itulah musibah pada diri dia sendiri. Dia kata tak wajib, masjid dah penuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh masuk dah. Tuan-tuan, Jumaat kalau siapa tak pergi sekali, fasik. Tinggal 2 kali, bertambah kefasikan, 2 fasik. Tak pergi 3 kali, munafik. Itu Jumaat. Saya bimbang orang hal tu tak pergi Jumaat ni, lama-lama dia duduk dalam hati dia sifat kemunafikan. Kalaupun dia tak munafik, tapi dalam diri dia sudah ada kepura-puraan. Tak betul di antara dia kata dia beriman dengan hati dia. Tuan-tuan, sebenarnya pasal apa hang tak pergi awal? Duduk tang tu. Dia bukan tang, tak boleh masuk masjid. Pasal apa hang tak pergi awal? Dah hang tahu kata kalau lewat tak boleh masuk, kalau lewat tak boleh masuk. Pasal apa hang tak pergi awal? Berarti hang tak betul. Mulut hang dengan hati hang tak apa betul. Tuan-tuan, ni peringatan untuk orang-orang yang bermain-main dengan hukum. Kalau macam tu situasi dia, dia musibah. Bukan lagi rahmat, musibah kat dia. Tapi tuan-tuan, cuba tengok orang pergi awal. Sebelah dah penuh. Kalau sebelah tak boleh masuk masjid dah, orang pergi lebih awal. Pakai Nabi mayang ba'ah ni. Kalau lewat tak boleh masuk, pergi awal. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad kepada orang yang bersungguh-sungguh, rahmat untuk dia. Sebab rahmat ni dia turun kepada siapa yang buat. Musibah dia turun kepada semua.
Bala ni kalau dia turun amma, dia meratai. Tapi kalau rahmat dia turun seorang ya. Kalau hang dah pulut, hang dapat kat hang. Orang mai Jumaat, hak mai awal dapat pahala unta. Lewat sikit pahala lembu. Lewat lagi pahala kambing. Lewat lagi pahala ayam. Lewat lagi telur ayam. Lagi lewat telur ayam tak dapat. Siapa dapat rahmat? Hak mai awal. Hak mai lewat dapat rahmat? Tak ada rahmat. Rahmat ni dia tuju pada seorang yang buat. Bala kalau turun, dia turun pada semua. Hak buat jahat pun dapat bala, hak buat baik pun akan terima bala. Saya teringat tuan-tuan, duk fikir, duk cakap seorang-seorang, share dengan kawan-kawan, dengan anak beranak. Covid ni lepas sajak pergi Mekah macam tu kan? Tuan-tuan kena ada sajak? Betul tak? Lepas sajak buat panggil hudu tu lah jadi Covid. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Pergi Mekah, soalan Sayyidina Muhammad, orang jantan. Pergi Mekah, jadi orang betina. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu kata pula, Tuhan tak turun bala pun, tak kena apa pun. Tuan-tuan, bila Tuhan buat turun sebab dia satu dunia kena. Satu dunia kena. Sebab tukar jantina masalah Sayyidina Muhammad daripada laki-laki pergi jadi perempuan. Lepas tu mendabik dada pula, tak kena apa pun. Lah kena. Bukan sakat dia, satu dunia kena. Subhanallah. Maka tuan-tuan, ni ikan balak Tuhan. Dia kait mengait, berkait orang dengan orang tu, dia berkait dengan orang ni. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, dalam situasi ini main masjid kena pakai mask ni tuan-tuan, syok tak? Rimah. Saya mula-mula payang, mula-mula kena pakai mask. Saya baca kuliah ayat kafirun tak boleh keluar tuan-tuan. Rimah ni sampai kita duduk fikir duduk di muka kita dah kat saya buat turun, saya pun nak pakai. Nak hayang saya buang, saya pun pakai. Tuan-tuan, tapi itulah ketetapan. Sabarlah. Sabar. Dah ni ketetapan SOP, kita ikut. Bila kita sabar, kita buat ibadat dalam keadaan sabar, kita main masjid juga dalam keadaan kita kena uji, kita akan dapat pahala lebih daripada musim sebelum Covid. Kita akan dapat pahala lebih daripada musim sebelum Covid. Sebab kaedah dia macam ni. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Pahala besar ikut ujian besar. Barangkali inilah Tuhan nak bagi pahala kita di akhir zaman ni, pahala besar. Kita akhir zaman ni ibadat kita tak berapa banyak tu imam. Gagah nak bayang sunat pun, nak makit tahajud pun jenuh berlawan. Tak banyak ibadah kita boleh kita buat. Bolehlah buat. Tapi Tuhan nak bagi pahala kat kita ni sebab Nabi kita berdoa barangkali. Dan diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 1/3 penghuni syurga umatnya. Allah kabul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah kabul, Nabi minta lagi. Separuh penghuni syurga umatnya. Allah kabul juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi tengok Allah kabul, Nabi nak lagi lebih ramai umatnya menjadi penghuni syurga. Nabi kata, ya Allah, Engkau berilah 2/3 umatku ialah penghuni syurga. Allah kabul. Dengan sebab Nabi minta Allah kabul ni lah, Allah bagi hak ni. Bila diuji, kita kena apa? Kita kena sabar. Sabar ni apa? Tak boleh protes Tuhan. Tak boleh kata pasal apa Tuhan buat macam ni, pasal apa tak boleh kata. Kena terima aja. Kena sabar. Kalau sabar, apa pula pahala kita? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kata hanya sahaja akan dibalas pahala orang sabar tanpa pahala itu boleh dikira.
Mengerti Tuhan kasih kat kita. Bila Tuhan uji, kita sabar, pahala sabar tak boleh kira, punya banyak. Sebab itu puasa, Allah kata as-sawmu li wa ana ajzibih. Puasa untuk aku nak balas. Puasa bagi kat aku nak balas. Halin sudah ada pemarkahan. Mayang jemaah dapat 27. Sedekah dapat 10. Kalau bagi satu dapat 10. Semua ibadat yang kita buat, semua dah ada pemarkahan. Seperti mana kita periksa, di hujung untuk ada markah. Kecuali sabar. Sabar, hatu tak ada markah, tak di hujung ujian. Sabar ni, Tuhan balas tanpa balasan dapat dikira-kira. Itulah balas sabar. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, mailah masjid, dekatilah majlis ilmu, sekalipun kita dalam ujian. Dalam situasi ini, pada saya, COVID ni madrasah, satu sekolah. Satu sekolah latihan, sebelum depan kita mai lagi fitnah yang lebih besar daripada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas ni akan berlaku perang besar. Lepas ni akan berlaku perang besar. Dulu di Kedah ni satu orang Tok Wali. Tuan-tuan ingat tak Pak Amit Bukit Besar? Tok Guru Pak Amit. Pak Amit Abjad. Tok Guru Pak Amit ni saya berkongsi dengan anak murid dia. Dia kata Pak Amit Bukit Besar ni ayah Syekh Khudri kita, Tahfiz Iqdar. Pak Amit ni setiap kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan puasa dekat nak raya, dia suruh anak murid dia bersiap beras, kopi, gula, tepung, bersiap. Sebab dia kata lepas daripada ni akan berlaku perang besar. Dia mati dah, lama dah, tapi anak murid dia tetap sampai hari ni bila nak raya siap beras, kopi, seolah-olah lepas raya perang. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun duk tunggu yang diungkapkan oleh Tuan Guru Haji Sa'ad Monggoy. Tuan Guru Haji Sa'ad Monggoy, saya bincang dengan anak-anak murid dia, habuan lah, bukan pergi cari, berjumpa, bersembang. Tuan Guru dulu, dia kata satu masa esok Langgak dan Al-Ustaz akan bersambung. Dia cakap tu tahun 70-an. Satu masa esok Langgak dan Al-Ustaz akan bersambung. Waktu saya mengaji Mata Mahmud tahun 82, masih jauh di antara Langgak dan Al-Ustaz. Kiri kanan tu benang. Kami dengar ceramah di Langgak ni, naik bas tu sepanjang jalan tu banyak lagi benang. Lah tak nampak benang lah. No? Tak ada benang. Hari ini orang buat highway sambung. Rumah-rumah keliling antara Al-Ustaz dan Langgak. Kata Tok Guru ketika itu, orang akan membina, orang akan buat titik atas darat. Waktu tu masih belum ada Highway Plus. Bila Highway Plus, tang Hospital Sunnah Bahaya itulah titik atas darat. Rasa tak? Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang buat ATS, kereta api, lagi banyak titik darat. Kata Tok Guru ketika tu perang besar akan berlaku. Ni mulut Tuan Guru Haji Sa'ad Monggoy. Anak murid dia semua tunggu. Apa dia perang besar tu? Perang besar tu perang yang dalam hadis sebut Al-Malahimul Kubra. Buka dalam kitab Sunan Abi Daud, buka dalam kitab Sunan Tirmizi, dia akan ada tajuk Al-Malahimul Kubra, perang besar. Perang besar tu perang apa? Perang dunia. Lepas ni tuan-tuan, bila perang berlaku, tuan-tuan tak ada orang main boleh main masjid. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa nak main masjid? Kalau COVID pun tak main, perang tak tahu.
Covid mai tak mati lagi main masjid. No? Perang ni kena tembak, main masjid tak main masjid. Berarti pada saya di madrasah sebelum seterusnya ujian yang Tuhan nak timpa kat kita. Perang tu perang agama. Islam, Kristian dan Yahudi. Perang agama. Dan kafir seluruh dunia ni akan bersatu dengan kafir yang besar ni, Yahudi dan Nasrani. Maka sebab itu Nabi kata al-kufaru millatun wahidah. Kafir ni satu agama. Tu sahabat al-kafir mana lepas kira sekali. Semua lepas akan tuju kepada Islam. Islam yang fokus pada musuh depa. Tuan-tuan, tu satu. Lepas tu akan main satu zaman. Dia panggil zaman Dajjal. Hak ni pun madrasah juga ni. Masalah sana. Mak kalau kita hak ni pun tak lepas, zaman Dajjal lagi tak mampu nak lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Zaman ni pun tinggal masjid Datuk Imam. Zaman Dajjal tak tahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu masa Nabi sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu lepas bayang subuh, Nabi ni atas mimbar, Nabi duduk. Nabi bercakap tentang peristiwa akhir zaman. Sampai masuk waktu zuhur, muazzin azan, lepas semayang, Nabi naik lagi atas mimbar, Nabi bercakap lagi tentang peristiwa akhir zaman. Nabi bercakap panjang sampai masuk waktu asar, berhenti semayang, lepas semayang sambung lagi. Nabi bercakap tentang peristiwa akhir zaman. Sampai masuk waktu maghrib, Nabi semayang habis. Nabi cerita panjang. Dalam hadis tu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi disebut oleh sahabat tu a'lamuna ahfazuha. Yang paling alim tentang alamat-alamat kiamat tu siapa yang paling hafaz yang Nabi sebut tu. Di antara yang Nabi sebut dalam Nabi cerita tu ialah satu masa nanti umatku akan dihalang daripada menunaikan fardu haji. Laku lagi. Laku dah. Terlepas seorang saja umat Islam di Malaysia yang boleh pergi Mekah buat haji. Seorang saja. Tu pun student, pelajar. Tahun ni wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Berarti di sana ada usaha untuk merenggang umat Islam daripada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka kita pada saat ini, marilah kita terima ujian ni, kita sabar. Bila Tuhan nak pelepah, tak tahu. Bunyi bersama dengan sahabat-sahabat dalam Majlis Kesihatan Negara MKN. Menurut yang mereka jangka, Covid ni dia boleh kita akan duduk dalam PKP ni tak menentu ni selama sampai tahun 2023. 2 tahun ni. Kita tak boleh macam tu. Kita tak boleh balik macam hari tu dah. Ni pelajar-pelajar nak sekolah ni 20 hari bulan. Boleh tak? Entah buka tutup balik. Tahun lepas mengaji tak tahu mana. Boleh kata tahun lepas ni tak mengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Cikgu pun tak apa mengajar, pelajar pun tak apa mengaji. Ni tahun ni nak mengaji tak? Tak tahu lagi. Ni bukan tanda penurun duk naik ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kelantan duk sedap-sedap PKP. Semalam masuk dalam WhatsApp kami. Kedah 18 hari bulan nak PKP balik. Allah, lemah sangat. Tengok rupa-rupanya orang buat palsu. Hak Kelantan pergi tukar Kedah ya. Nanya kita. Ketaklah sat. Letih kita tu tang hak kena jumpa polis tu. Dia tanya sudah nak pergi mana? Daripada mana? Tu letih nak jawab lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita harap kita dapat
menempuh ujian ini dengan selamat. Umat Islam, Rasulullah SAW kena menangani situasi ini sebagai seorang Islam. Yang pertama sabar, lepas tu kena sembahyang hajat. Saya tak tahulah berapa ramai orang sembahyang hajat dalam lepas Covid ni. Hampir-hampir saya kata orang tak buat lagi pun. Kalaupun masjid buat, hangat-hangat tiap ayam. Buat berapa minggu, tak buat sepanjang masa. Sedangkan Tuhan dah pesan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan sembahyang. Dia sebenarnya kena perintah. Malih agama wajib lagi. Dah bagi arahan, dah perintah lagi. Setiap masjid sembahyang hajat. Tak dengar lagi kan? Berarti tak apa kot PKP tu. Relax ya. Patut kena bagi arahan dah. Satu kedah seluruh negeri sembahyang hajat. Ni untuk negeri yang boleh sembahyang ni, yang boleh sembahyang ni. Nu hak tak sembahyang tu nak minta apa? Nak minta apa? Tadi saya sembang dengan satu orang daripada Negeri Sembilan. Dia kata kami sedih Ustaz. Macam sedih kita. Tadi saya pergi ke belah pida nak mayang Ustaz. Main masuk masjid takluk Ustaz solat tutup kunci. Ingatlah tuan-tuan musim PKP itu kita payah nak mayang tepi mana-mana. Tuan. Yang sedihnya kata sahabat yang main daripada Negeri Sembilan Rasulullah SAW Muhammad, yang sedihnya masjid dan surau yang tak pernah dibuka ni seperti mana tak pernah orang sembahyang. Dah berabuk, dah naik penuh macam orang tak urus. Dah orang tak biasa sembahyang, siapa nak kisah perisai masjid? Tu sedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedih. Saya bimbang tuan-tuan, dalam situasi ni kalau kita tak tangani cepat, kita kehilangan doa mustajab. Bukankah hari Jumaat tu doa mustajab? Daripada terbenam matahari hari Khamis sampailah terbenam matahari hari Jumaat, dalam 1 detik daripada sepanjang masa tu ada 1 saat yang siapa berdoa Allah mustajabkan doa. Dan doa ni paling mustajab ialah di antara 2 khutbah. Tuan-tuan, sementara kita ni di Kedah ni masih ada saat doa mustajab. Tuan-tuan, waktu tu berdoa minta Allah angkat bala ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal kita masih buka masjid, boleh sembahyang hari Jumaat. Nu lepas di Kuala Lumpur tak boleh doa dah antara dua tu. Di Putrajaya tempat pemerintah kerajaan Malaysia tak boleh dah berdoa dengan doa ni waktu ni. Tuan-tuan, dia dengan Tuhan ni, Tuhan tak kita minta ya dia. Ni lah ni tak apa minta ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak gaya macam takut sungguh Covid ni. Tapi macam tak sungguh nak lepas. Tuhan nak bagi ke? Dia nak lepas ke? Ni saya cakap ni orang rakam. Saya harap sampailah kepada ahli tengkuasa masjid-masjid Rasulullah Sayyidina Muhammad yang masih ada ruang berdoa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kalau kita rasa tak apa, takut dia pergi teruk lagi. Saya dengar ada maklumat masuk, saya tak tahu betul ataupun tak. Hak nak main ni gelombang kedua teruk lagi. Sebab katanya dia main daripada UK. Tak tahu lah macam mana UK tu. UK tu di mana lah. Main daripada UK tu. Main benda orang putih tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap ujian yang berlaku ni tidak menjauhkan kita semua daripada agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap ujian berlaku ni mendekatkan balik kita kepada Allah. Sebenarnya qada ni tak akan dapat ditukar, akan diubah melainkan dengan doa je.
Maka sebab tu Nabi kata la yuradul qada illa bid-du'a. Tak akan dapat ditolak qada itu melainkan dengan doa. Saya tak tahulah adakah pakai doa untuk tolak bala ni ataupun kita pakai doa-doa biasa aja. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam situasi yang berlaku ni, sewajar dan sewajibnya para imam-imam kita dah berdoa dengan qunut nazilah sepatutnya. Tapi hak tu masih belum keluar daripada pihak yang berwajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, rasakanlah apa yang berlaku ini antara dua. Musibah pun musibah, rahmat pun rahmat. Kalau rahmat kita nampaklah. Waktu PKP hari itu, salat Sayyidina Muhammad, kita masuk bulan puasa, ramai tu imam baru, ramai tu bilai baru kan. Salat Sayyidina Muhammad. Ayah pun pekat studio nak jadi tu imam tu. Salat Sayyidina Muhammad. Tu rahmat tu. Kalau letak dia macam tu, tak keluar lagi tu imam baru. Salat Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula, tuan-tuan, main tarawih. Tarawih sebelum ni kita pakai bayang di masjid. Bila masuk tarawih bulan puasa lepas, banyaklah wujud musalla-musalla baru. Kan? Wujud musalla-musalla baru. Rahmat Allah. Terlepas juga Allahumma salli ala sayyidina, bila main nak raya, lahir tok khotib baru. Pakat pergi cari galah. Tarik apa ni, bidai rumah dia lah, apalah. Jadi tuan-tuan, rahmat. Dan orang Islam ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau betul-betul dia orang Islam, semua tak apa. Diuji, dia sabar. Mendapat nikmat, dia syukur. Maka kita harap insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad, benda ini tidak sampai menjadi musibah yang berlarutan kepada kita. Sebenarnya di sana dia sudah di musibah sebenarnya. Kemarin saya jumpa dengan satu orang yang bekerja di Malino Air. Dia di antara mangsa yang kena buang. Ribu yang kena buang. Hari ini tak ada settlement kerja apa. Tak jumpa kerja lagi ustaz. Dalam situasi yang ada ni, masalah Sayyidina Muhammad, ramai orang yang menega jatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gaya nak buka balik lepas PKP ni, tutup pula. Tadi satu orang saya bercembang. Depa ni kerja fotografer ni, masalah Sayyidina Muhammad. Depa dah tak ada peluang nak ambil gambar orang ketika PKP. Lepas buka PKP yang baru ni, kira nak atok balik, tutup balik. Allahu Akbar. Tu ada kerja dah. Tak tahu saat baru duduk cari. Tu hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, sekali kita tengok, dia adalah musibah untuk orang yang tak menerima dia sebagai suatu ujian Allah. Hari ni pelajar kita tak boleh mengaji. Tak boleh mengaji. Saya takut bila buka balik esok, tamu tak boleh mengaji balik. Tapi alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad dengan rahmat Allah, yang duk boleh mengaji ni, yang duk boleh mengajilah lah, hak tak duduk dalam pengajian formal. Pondok boleh mengaji, tafi boleh mengaji, kan? Maknanya subhanallah, masalah Sayyidina kita ni kena buat plan B lah. Kena buat plan B. Di rumah anak-anak tak boleh mengaji. Kalau nak buat online boleh mengaji ya? Tak apa boleh. Sebab buat handphone dengan ayah. Ayah pun nak buat handphone, anak pun nak buat handphone. Hampir-hampir tak boleh mengaji. Tapi tuan-tuan, siapa yang hafal Quran boleh mengaji. Alhamdulillah. Maknanya Islam sesuai di semua zaman dan tempat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Maka dalam situasi yang adalah ni, kita kena duduk di antara dua. Kalau kita kata dia musibah,
kita kena sabar. Kalau kita kata dia rahmat, kita kena bersyukur. Orang beriman ni masalah Sayyidina Muhammad, dalam apa situasi semua baik untuk dia. Kalau dia ditimpa musibah, dia sabar. Kalau dia diturunkan dengan nikmat, dia syukur. Maka tuan-tuan, syukurlah atas nikmat boleh main masjid ni. Kerana siapa yang bersyukur, kan Allah janji la in syakartum la azidannakum. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmatku pada kamu. Tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Azabku maha pedih. Nanti kamu tak boleh main dah. Kita harap insya-Allah masjid kita di Kedah ni tak macam masjid negeri lain yang sudah usang. Salah Sayyidina Muhammad. Naik habis dengan sawang-sawang. Luar tu macam tak terurus. Betul lah, orang tak pernah, orang tak main dah. Kita harap insya-Allah situasi itu tak sampai ke negeri Kedah Darul Aman, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah angkat dengan cepat musibah ni. Dengan tuan-tuan, marilah kita berdoa. Doa. Kalau tu imam tak berdoa pun, kita sembahyang seorang-seorang, yang sembahyang sunat tu, minta Allah angkat Covid. Sebutlah, ya Allah angkatlah Covid ni Tuhan. Kalau kita sebut 3 kali, semua orang sebut 3 kali, tak banyak apa. Mungkin Allah dengar dalam ramai-ramai kita ni, masalah saya ada seorang yang Tuhan dengar permintaan dia, insya-Allah. Dan saya harap pihak berwajib, pihak wali agama, pihak mufti, pihak menteri agama akan keluarkan arahan seluruh negara, mailah kita pakat balik pada Allah Subhanahu wa taala dengan memberi notis wajib pada semua masjid dan surau yang diizinkan untuk beroperasi masalah Sayyidina Muhammad. Mailah kita jadikan satu perkara yang wajib dan wajar untuk kita minta Allah lepaskan. Malam Jumaat, malam kita baca Yasin, minta Allah tolong lepas juga insya-Allah. Kerana bala itu tak dapat ditolak melainkan hanya dengan doa. Kalau kita berdoa, insya-Allah mungkin dia tak sampai tahun 2023. Mungkin insya-Allah hujung tahun ni selesai. Kalau kita rajin kita berdoa, kalau kita yakin Allah boleh lepas ujian kita. Tapi kalau kita tak balik, no way, Tuhan tak akan kembalikan kita balik kepada kita hari itu. Kita akan duduk dalam norma baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga insya-Allah Allah selamatkan kita semua daripada musibah ni, diangkat dengan cepat bala ni, dan Tuhan bagi kita semua redha dalam menghadapi ujian ni insya-Allah. Moga-moga kita semua mendapat rahmat dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat pahala sabar yang tidak bertepi insya-Allah. Yang baik daripada Allah kepada saya sendiri, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi peluang pada kita untuk bertemu lagi seperti mana Ustaz sebut tadi insya-Allah. Kalau lapang-lapang tu, jemputlah ke pondok kami di Pokok Macang, tak jauh mana pun. Tuan-tuan pun ada banyak yang tak pernah masuk lagi tu. Jemput insya-Allah. Mudah-mudahan bersamalah kita di dunia ni, bersamalah juga kita sama di akhir esok. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayati, Allahumma nawwir qulubana hidayati, Allahumma nawwir qulubana kama nawwara Allah bi nuri syamsika abada barahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.